J1, how are you? Mazlan, Adnan, apa khabar? Okay, apa khabar semua ya? Hari ni kita just bersantai lah ya, bersantai sajalah. Baru bangun tidur ni, mengantuk. Mengantuk sikit. Kena ikan keli tadi. Kena ikan keli yang mengantuk. Masak apa? Masak sedap petang. Masak apa? Lada berlada merah ya. Ikan keli sedap. Ikan keli dia paling sedap, dia punya bahagian kepala tu lah. Kalau kita goreng dengan rangup memang sedap gila. Saya first time tadi buat ikan keli lah. Sebab selalu makan kat kedai kan, jadi beli ikan keli 5 ekor RM8 lebih. Besar ni, panjang dekat 10 ingat 10 inci ada ingat. Goreng sedap. Ni cerita kelas memasak pula ya. Okey, semalam saya ada buat video mengenai apalah sedikit tutorial macam cara nak bermain gitar, iaitu saya beri pandangan lah, saya punya pandangan, cara saya main macam mana, begitulah cara saya main, ataupun tips lah. Sebab ada orang pernah tanya saya lah, macam nak main ni, nak main boleh ke Mr. Lau tunjuk sikit, bagi sikit tutorial. Adalah dalam YouTube banyak orang tanya lah, banyak orang tanya. Jadi hari ni saya dapat buat saya punya selfie kamera ni, dia jadi macam normal. Tak apa lah, kemudian nanti saya record dia balik lah. Itu Abang Black ya, dia daripada Seremban. Dia basker otai. Basker otai dekat Seremban tu. Ya. Okay, Osman Tiger ya. How are you Osman Tiger? Okay, jadi saya punya saya buat, kadang-kadang saya buat live ini, saya akan buatlah apa yang terlintas dalam fikiran lah ya. Fikiran saya buatlah. Saya buat apa yang saya boleh buat lah. Jadi ada juga orang minta saya buat mengenai humidity lah. Humidity maksudnya cara penjagaan gitar lah. Cara penjagaan gitar. Dan juga macam mana nak tahu gitar tu dia, kawasan rumah kita tu dia lembab ke, terlalu lembab jadi dia merosakkan gitar ke, macam mana tu. Humidifier ya, kalau terlalu lembab tak boleh, terlalu kering pun tak boleh ya. Sabri Jais, apa khabar Jais ya? Jadi itulah, nanti saya buat lah. Saya akan share lah ya, bukan saya nak share lah saya punya informasi saya dengan anda ya, share lah ya. Share. Kita cerita pasal left-handed ya, left-handed. Bukan left-handed band ya, left-handed lah, left-handed main gitar secara left-handed ya, left-handed. Jadi sepanjang pengalaman saya jual gitar dalam dekat 30 tahun juga, ramai juga customer nak beli gitar, dia kata, "Bang, nak beli gitar left-handed." Left-handed. Ramai jugalah ya. Jadi pilihan tak banyak. Kalau masuk kedai nak beli left-handed, pilihan tak banyak. Yang mungkin ada 3 biji, 4 biji,
Kalau kedai kau ada 200 gitar biji, 200 biji, ataupun dia dalam dia tak sampai 5% pun. Mungkin 3%, 2% aja yang gitar left handed di dalam kedai lah ya. Ini bermaksud gitar left handed ni dia sangat rare ya. Nak beli tak boleh, dia rare. Maksudnya apa yang ada kamu kena belilah. Kalau tak suka, tak ada pilihan lain lah ya. Di left handed, hi Jacqueline Chill. Jadi left handed gitar dia terhad ya, terhad. Jadi dekat chef take it or leave it. Kalau minat ambil, tak minat tak apa. So dia memang tak ada tak boleh. Peniaga pun dia tak akan stok banyak sangat. Kita left handed ya. Kita left handed. Jadi left handed ni ada banyak jenis juga ya. Banyak jenis left handed. Ada yang left handed dia begini ya. Ini sekarang kita ni. Ini sekarang saya ni right handed ya, right handed. Jadi saya punya bass dekat atas. Bass saya dekat atas. Yang bawah ni treble ya. Jadi bass dekat atas ni saya punya ibu jari boleh hentam, boleh main bass ni lah. Ya. Boleh main. Jadi ibu jari saya boleh main bass ni. Ibu jari saya. Jadi yang jari saya yang IMA ni saya boleh buat chord. Boleh buat chord ya, boleh buat chord ni. Yang ini yang saya right handed. Kalau left handed dia ada banyak jenis, ya, banyak jenis. Macam Jimi Hendrix punya left handed, ya, dia tali terbalik, ya. Dia ada setengah left handed. Sekarang saya buat left handed. Kalau gitar ini saya nak gunakan untuk buat left handed, susahlah sebab cut away dia dekat sini. Cut away dekat sini. Jadi tali yang ni, tali yang dia punya paling kecil dekat atas, bass dekat bawah. Jadi memang ada orang main macam ni ya. Ada juga, tapi tak banyak lah, tak banyak ramai ya. Sangat kurang. Tapi left handed yang ikut tali yang macam bass dekat atas itu memang ramai jugalah. Ada jugalah ya. Jadi kalau left handed, jadi yang satu ialah dia punya nak beli gitar tu memang susah lah nak custom ataupun kita pun banyak dari company kita kita tanya mereka, dia macam katakan model lah, katakan gitar Godin dia banyak model lah, daripada 2000 sampai 8000. 2000 sampai 8000. Dia mungkin yang left handed punya model dia ada buat, mungkin yang 2000 ada buat satu model. Itu yang mungkin dalam 4000 3000 dia buat satu model itu saja. Saya tanya kenapa tak boleh semua buat left handed? Kalau ada customer nak beli, boleh order tak? Dia kata bukan, dia kata sangat susah. Kerana nombor satu dia kena buat dia punya mold lah, mold tu maksudnya dia punya dia punya acuan gitar tu semua kena buat baru. Buat baru semua. Acuan kena buat baru. Mesin tu dia orang sekarang pakai mesin potong. Mesin tu dia dah sukat lah. Potong. Tempat pick up dia potong. Ya, kalau kau left hander, dia kadang-kadang dia lari. Dia tak boleh macam gitu-gitu buat, tak, dia kena jadi dia kena dia banyak kerja. Dia kena buat acuan baru. Pick guard kena buat pick guard yang baru. Pick guard kena jadi pick guard. Jadi costnya tinggi ya. Itu sebab kalau model yang sama, katakan model yang sama. Jadi katakan gitar ni ya, ini gitar ni.
harganya 6,000, kata 6,000. Kalau model yang sama, dia mungkin dalam 7,500. Dia lebih daripada kurang-kurangnya 10 ke 20% lagi mahal. Dia lagi mahal. 10-20% lagi mahal kalau dia left handed kita ni ya. 6,000. Jadi dia akan jadi dalam 7,500 atau 8,000. Banyak, sebab memang banyak kerja nak buat tu. Banyak kerja ya. Banyak kerja. Itu sebab saya nak cerita sikit lah pasal left handed ni ya. Left handed ya. Yang kedua, itulah mungkin ialah part lah. Part pun susah lah. Part pun semua kena custom lah. Katakan komputer kita itu tiba-tiba dia punya saddle pecah ke, dia punya apa pecah ke, dia kena buat custom lah ya. Tak boleh dia jual part, mungkin dia tak ada, susah nak cari lah. Kurang-kurang ya. Itu dia punya kekurangan, dia punya con ya. Dia punya pros, kamu special lah. Macam Jimi Hendrix lah, left handed. Kamu left handed macam Jimi Hendrix lah. jarang orang main apa, tak banyak lah gitaris yang left handed ya. Faham ya? Jadi boleh tak kita akustik, gitar klasikal yang biasa yang kita beli kat kedai, kita nak convert dia jadi gitar left handed, boleh tak? Ala Brandon fan, how you doing? Boleh kita convert tak? Muhammad Yazid ya, apa khabar? Muhammad Razmi, Muhammad Yazid ya, Razid. Jadi gitar yang kita beli, gitar akustik yang kita beli tu, boleh tak kita convert? Okey, sebenarnya tak boleh ya. Tak boleh convert ya. Sebab dia punya intonation akan lari ya. Dia punya bridge, dia punya, kalau kau buat left handed macam ni, maksudnya kau kena tukar tali yang bass ni naik ke atas ya. Jadi dia punya nut ni semua, dia punya size udah lari semua lari ya. Sebab yang ni bass kan, kamu nak bawa bass ni ke atas, nak bawa bass dari bawah ke atas ya, tapi tak boleh sebab longkang ni kecil ya, bass besar. Jadi nombor satu ni kau bawa turun ke letak sini, longkang sini besar, jadi dia akan buzzing ya, tak boleh ya, tak boleh. Jadi ini nombor satu. Nombor dua, dia punya intonation daripada sini ya, intonation dia akan lari ya, tak boleh ya, tak boleh. Gitar klasik pun tak boleh. Itu sebabnya lah hari ni saya cerita pasal left handed je lah ya. Jadi yang itu sebab kita sebagai penjual gitar, kita sebagai penjual dan kita juga seorang cikgu lah yang mengajar gitar. Jadi biasanya kalau customer yang datang beli gitar, dia datang bersama dengan ayah dia, ibu dia, budak-budak kecil lah nak belajar gitar. Yang budak tu dia memang left handed ya, dia memang left handed sebab dia pegang pisau pun sebelah kiri, dia tulis pun sebelah kiri, dia tulis pen pun sebelah kiri, semua kiri ya. Jadi itu sebab bila bab nak main gitar ni, dia nak cari gitar left handed lah. Jadi kita sebagai cikgu ni, kita akan sedaya upaya akan convert dia orang sebelum dia orang start ya. Sebelum dia orang start, kita akan convert dia orang jadi gitaris yang biasa ya, yang biasa. Kalau belah ni dia left handed, bagi yang biasa. Jadi itu sebab kita akan convert. Sebabnya saya buat fact ini. Jadi saya harap semua orang boleh setujulah. Sebab bagi saya yang kita main gitar, sama ada tangan kanan ke kiri ke,
kanan ke kiri ke, kita kena gunakan, kita gunakan 50-50, 50-50, ya. Maksudnya apa yang kita tekan sini, apa yang kita kena plug sini. Tekan sini, kita plug sini, kita plug sini. Jadi dia bukan kata yang left handed ni, dia kalau left handed dia lain. Dia bila dia tulis, dia pakai tangan kiri je. Dia tangan kanan dia tak bergerak, ya. Bila nak potong bawang, dia tangan kiri je, potong je, ya. Jadi tapi kalau main gitar ni dia bukan. Dia dua-dua tangan pun kena, orang kata equally important lah. Equally important. Jadi bila dia main, dia tak ada bab left handed lah. Dia rasa dia macam left handed, tapi dia tetap boleh main. But kalau dia belum start. Itu sebab yang udah start tu susah nak convert lah. Susah sikit lah, ya. Yang belum start tu, kita akan dari mula kelas, kita akan cuba buat untuk main seperti biasa lah. Itu sebab yang saya cerita tadi, susah nak dapatkan gitar mahal dan sebagainya, ya. Dan kadang tengok benda pun nak kena terbalik, ya. Tab ke apa ke, dia kena tengok terbalik. Jadi itu sebab yang student yang belum start, dan ramai juga daripada mereka kita telah boleh menukarkan mereka jadi pemain biasa. Jadi biasa, ya. Jadi tak payah jadi left handed, ya. Sebab left handed ni memang susahlah nak beli gitar lain kali. Lain kali kau nak beli gitar ni memang susah, ya. Kalau nampak gitar tu cantik nak beli tak boleh, gitar tu cantik nak beli tak boleh, susah nak beli, ya. Pasal kamu punya choice tak ada, pilihan tak ada, ya. Okey, ada persoalan tak? Ada persoalan tak? Ya, ini anda boleh tak bersetuju dengan apa yang saya cakap, tapi ini yang kita buat lah kepada minum, ya. Kepada banyak yang student-student yang belum start, ya, yang belum start. Itu saya buat. Sebab gitar ni dia tak ada, dia dua part pun dia penting, ya, gitar ni. Kita main music ni. Main music tu sebab dia bagus untuk kita punya otak lah, bagus untuk otak kita. Sebab main music ni kita kena gunakan tangan kiri kita, tangan ni untuk tekan chord, ya. Jadi kita kena fikirlah apa chord yang kita nak tekan. Tapi at the same time kita juga kena gunakan tangan kanan kita untuk nak plug tali tu. Jadi kita dua-dua kena bekerja. Ya. Bekerja. Jadi ini bagus. Dia two way dah, ya. Dia coordinating dua. Jadi itu sebab orang nak main muzik ni mula-mula dia sangat susah, sebab dia bila dia ingat sini dia lupa sini, bila buat sini dia lupa sini. Dia coordinate, bila dia coordinate dah okey dah, dia boleh main dah. Dia coordinate, ya. Coordination tu. Sebab kita punya otak akan gunakan banyak bahagian otak kita, ya. Tambah pula yang kita nak nyanyi pula tu, dah ni tangan kiri, tangan kanan dah 2 part dah. Nyanyi dah 3 part. Lagi siap-siap lagi nak tekan di effect lagi. Dah 4 part lah. Kebayangkanlah 4 part. 4 bahagian kena bergerak, ya. Tak kaki anda, jari anda kanan kiri, dan kena mulut, mata kena tengok. 5 bahagian, mata kena tengok lagi. 5 bahagian. Itu sebab jadi itu dah yang menyebabkan main gitar ni susah. Jadi macam susah, ya. Bagi banyak orang, bagi dia kalau tak boleh start, dia tak boleh start. Itu sebab main gitar ni dia memang permulaan itu memang susah, ya. Permulaan tu bila kamu nak crack dia punya tabu tu, dia punya kesukaran tu, bila kamu dah crack dah, kamu boleh masuk dah. Kalau kamu tak dapat crack, kamu susah, ya. Itu sebab main music dia begitu. Jadi yang sini saya nak cakap ialah kepada adik-adik semua yang nak bercadang nak belajar gitar, kalau boleh jangan teruskan usaha nak main gunakan left handed kalau boleh, ya. Kepada siapa yang belum start lah, ya.
Kalau kau dah start dah main berpuluh-puluh tahun tu, itu tak boleh tukar lagi lah. Itu tak nak berebung tubuh berebung buluh daripada apa ya. Itu sebab yang adik yang belum start tu main macam biasa ya. Tak ada masalah ya. Memang tak ada masalah. Sebab kita pernah mengajar ramai, setelah banyak mengajar, ramai student dia can make it lah. Can make it ya. Can make it. No problem ya. Can make it. Ya. Jadi itulah. Itu. Jadi bab belajar muzik ini, bukan semua orang boleh berjaya belajar muzik ya. Kalau anda nak belajar gitar macam gitar klasik ya, gitar klasik, dia ada dia punya syllabus ya. Syllabus dia ialah dia belajar daripada mula sampai grade beginner, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8. Itu diploma ya, dan seterusnya lah. Jadi bila anda beginner nak naik ke grade 1, grade 2, bila anda sampai grade 5 pun dah ada kira dah terror lah. Maksudnya udah macam boleh jugalah nak guide orang, boleh guide jugalah. Kalau grade 5 tu kita boleh guide orang lah ya. Jadi kalau itu sebab belajar muzik ni dia memang seseorang tu kalau dia tak ada determination lah, kalau dia tak ada determinasi kan, dia tak boleh belajar muzik ya. Orang yang tak ada determination, dia tak boleh belajar muzik. Tak boleh ya, tak boleh. Sebab dia akan give up ya, dia akan surrender, tak boleh belajar ya. Itu sebab yang belajar muzik ni, kalau nampak orang tu dia belajar sampai habis, maksudnya orang tu memang dia ada determination. Determinasi dia sangat kuat ya. Dia belajar. Bukan senang punya cerita ya. Ni bukan senang cerita nak belajar muzik ni. Mungkin ada senang untuk setengah orang ya. Ada setengah orang mungkin dia born dia senang, dia dapat dia main. Bukan semua. Kebanyakan orang tak nak kena belajar ya. Jadi kau tengok orang main muzik, tengok dia main memang best ya. Tapi bila kau tak nampak dia orang praktis macam mana dekat belakang, dia orang praktis ya. Memang dia orang praktis kuat ya. Jadi main muzik ni, jadi ingat ya, main muzik ni kita kena main muzik bukan kita main gitar ya, kita main muzik. Ni apa cerita lain pula ni. Belajar muzik, main muzik bukan main gitar ya. Jadi main gitar tu memang main gitar, petik gitar, tapi muzik maksudnya main muzik tu dia mesti ada muzik ya. Bukan main gitar tu dia main gitar aja, gitar tu dia main pam-pam main itu, dia tak ada muzik. Dia tak ada soul, tak ada soul. Kita move ke satu topik lagi ya. Ini mesti ada soul ya. Jadi kalau kita main muzik, dia ada soul ya. Kalau kita petik gitu je, kita tak ada soul. Maksudnya kita main muzik, setiap kali kita main muzik, kita mesti nak letakkan perasaan kita main muzik. Jadi itu yang penting ya, dia punya soul ya. Sentuhan ya, sentuhan. Itu sebab kadang-kadang kita dengar muzik ni, kita dengar ni Gary Moore punya lagu ni, Still Got The Blues, simple aja chord dia, simple aja dia punya petikan tu, tapi dia punya sentuhan tu memang menyusup jiwa. Itu dia. Faham ya? Itulah sentuhan lah. Bukan kira setakat laju tu ya, laju lah, tapi laju pun nak kena ada sentuhan lah. Ni yang penting tu sentuhan ya. Jadi muzik ni yang penting sentuhan. Dia punya feel ya, itu penting. Jangan laju tapi tak ada macam laju macam MRT je tak guna. Kita kena ada sentuhan. Jadi the music you must have a soul. Ya. Jadi yang ketiga ialah yang sesiapa yang nak belajar muzik tu, dia kena fikir baik-baik ya, belajar muzik. Jangan macam fikir, okey saya nak beli gitar, saya nak try ya. Try lah, saya belajar try. Mungkin saya berhenti kot, mungkin separuh jalan saya dah berhenti ke, tak boleh jadi ke. Orang yang macam ni pun tak boleh berjaya juga. Sebab dia dah beli gitar, dia dah fikir macam tu. Sebelum dia nak start belajar gitar, dia dah fikir
Satu hari nanti mungkin saya give up lah. Tak apalah. Beli gitar murah lah, tak apalah. Satu hari mungkin saya pun tak belajar lama lah. Jadi dia udah ada rancangan yang dia akan tak belajar lama. dia udah ada rancangan, dia kata mungkin satu hari saya akan stop lah. So, jadi orang tak boleh ya, tak boleh. Jadi orang ni tak yakin pada diri sendiri. Dah tak yakin, macam mana ada determination? Tak boleh belajar lah ya. Kalau tak yakin, tak ada determination, tak boleh lah ya. Kalau anda nak pergi main badminton, nak ada game lah, nak lawan ya. Lee Chong Wei lawan dengan siapa-siapa lah ya. Jadi Lee Chong Wei mesti ada perasaan kata mesti nak menang lah. Dia mesti nak menang dia punya. Tak boleh kata mungkin aku kalah lah. Mungkin aku kalah dengan dia lah. Mungkin aku kalah. Ini tak boleh. Itu spirit tak boleh. Tak boleh ya. Dalam dia apa-apa perkara kita lakukan tak boleh macam itu ya. Dia mesti kita akan I will make it. I will try to make it. I will make it ya. Jadi itu sebab sebelum belajar muzik ni kamu kena mesti ada determination lah. Itu sebab saya kadang-kadang ni orang nak beli gitar ni, saya kata belilah yang gitar, belajarlah. Jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan fikir yang macam one day maybe I just buy simple one first. Maybe one day I stop lah. Maybe I can learn long. Maksudnya dia tak yakin lah ya. Itu sebab itu sebab belajar muzik ni you kena belajar betul lah. Beli why not you think that buy the guitar and I want to learn properly. Beli gitar dan aku nak belajar secara betul-betul bagus, nak belajar lebih bagus daripada kau lagi. Dia kata fikir begitu. Fikir macam tu ya. Jadi dia akan berjaya. Belajar dia nak ada semangat Red Indian ni. Lawan nak menang. Itu sebab very important ya. So determination. So saya harap anda yang belajar gitar tu jangan fikir macam I want to buy gitar lah. Itu sebab orang yang beli gitar yang start tu, dia beli gitar murah-murah, gitar kapuk ke gitar, dia pun tak boleh berjaya belajar juga. Dia beli gitar yang okey sikit, dia akan terus pembelajaran dia. Ya, jadi sebab jangan give up lah ya, jangan give up. Belajar gitar tak boleh give up. Dia kena, saya tetap nak dapatkan juga lagu ini. Malam ni saya akan cuba cari semua YouTube, belajar sampai mati dapat. Dia ada itu ya, faham ya. Jadi itulah hari ini saya cerita sembang simple untuk motivasi, terutamanya kepada ya orang-orang yang baru nak berkata jodoh kita, orang-orang yang kurang pengetahuan tentang kita, terutamanya yang berada di luar bandar, yang tak dapat datang ke bandar nak bercampur dengan banyak orang pitaris ya. Orang-orang dekat luar bandar macam mereka pun minat main gitar sebab tiba-tiba mereka tak ada exposure lah, tak cukup ya, tak cukup. Jadi itu sebab saya pun kadang-kadang bagi sikit penerangan supaya mereka faham dan boleh tahu daripada video saya lah. Sebab itu hari pun saya buat satu video macam mengenai tali gitar ya, tali. Sampai sekarang orang masih tanya lagi, dia masih confused apa tali bagus. Dia masih confused ya. Itu sebab saya harap orang kampung lah, luar bandar lah, dia boleh tengok video saya ni, dia akan dapat belajar lah ya. Sebab video saya ni saya akan letak dalam YouTube saya juga. Mereka akan cari dalam YouTube saya ya. Okey, itu saja untuk hari ini yang saya cerita pasal left-handed. Kita left-handed. Jadi itu saya cadangkan yang kepada yang belum start, dia boleh lupakan hasrat nak main left-handed ya. Kalau yang sudah start tak apa ya, sudah start lah. Yang belum start tu boleh fikir ya, sebab dia sebenarnya dia sama ya, sama ya. Alright, ada apa soalan?
Okey, untuk update yang kita store, kita akan terus beroperasi melalui pos internet ya, e-dagang ya, e-dagang. Siapa yang nak beli string ke apa masih boleh contact Digita Store, www.com.my Digita Store ya. Betul, sana ada satu bahagian e-store. Anda boleh pergi ke e-store dan sana anda boleh klik nak beli apa barang apa boleh beli ya. Sekarang kita ada buat penghantaran percuma kepada pembelian yang berharga RM50 ke atas ya. Siapa nak beli barang RM50 ke atas, semua penghantaran percuma walaupun anda berada di kawasan yang jauh ya. Macam di jauh sikit, Ipoh ke mana pun boleh juga. Tapi yang untuk orang yang berada di Lembah Kelang, KL, kita juga hantar menggunakan, kita juga free delivery lah. Maksudnya kalau anda beli satu biji gitar tu yang berharga 500, kita pun hantar free lah. Tapi kita gunakan JNT, kita gunakan courier company JNT, dia akan sampai dalam 2 hari ya, maksimum 2 hari, 3 hari gitu ya. Tapi katakan anda nak dapatkan benda tu hari ni juga, kita akan gunakan Grab. Dia gunakan Grab untuk hantar kita tu kepada anda dalam setengah jam sampai. Lepas anda buat pembayaran, syaratnya dia business hour lah ya, dalam pukul business hour lah, sebab ada orang dalam kedai. Janganlah kau tengah malam pukul 12 kau nak bank in suruh kita hantar, tak boleh lah, sebab tak ada orang dekat office ya. Jadi kalau masa business hour tu pukul pagi pukul sekarang ya, pukul 12 sampai pukul 6 anda boleh bank in. Betul, kita akan gunakan Grab hantar kepada anda akan dapat kita hari itu juga. Tapi anda kena bayar RM10 saja untuk Grab ya, yang lebihnya kita bayar ya. Tapi untuk Klang Valley je lah ya, untuk Lembah Kelang je lah ya. Yang kedua ialah kita ada buat satu promo, dia nama dia meal and deal. Maksudnya dia macam kita serve anda dalam bentuk makanan lah. Serve anda macam dalam platter ya. Maksudnya kita akan satu hari itu kita akan serve 3. Satu ialah breakfast, lunch, tea time dengan dinner. Jadi setiap itu kita akan serve satu pinggan, atasnya ada instrumen gitar ke, efek ke, tali ke. Kita serve anda efek ataupun tali gitar ke, ataupun apa-apa benda lah, muzik punya barang. Jadi meal itu kita akan serve anda dengan harga yang dia macam bidding ya. Harga tu katakan gitar tu dalam 500, kita akan serve dalam 250. Example lah ya. Jadi siapa yang cepat beli, dia dapat beli dia punya meal and deal tu, dia akan dapat benda tu. Dia akan, kalau minat beli terus bayar, dapat ya, harga special ya. Macam semalam kita buat satu kita chord ke apa, lupa lah. Dia pun harga special, banyak orang beli ya. Ada juga customer yang dia miss lah, dia termiss. Kita cakap termiss tak apalah, kau tunggu nanti kita akan buat lagi lah, sebab kita ada banyak benda lagi nak buat sempena PKP ni ya. Alright, itu sajalah. Jadi semua orang boleh jaga diri ya, sebab COVID-19 ni saya rasa sangat bahaya lah ya. Dulu saya pun tak percaya sangat. Dulu saya pun macam tak percaya, tapi sekarang saya percaya ya. Tengok memang takut ya. Sebab benda ni dia airborne ya, dia virus, dia terbang, dia berada di udara. Saya dengar cerita dalam yang varian baru ni mungkin di dalam 10 kaki dia boleh terbang ya, 10 kaki varian baru ni ya. Jadi dia terbang, kalau kita tersedut masuk kita punya hidung, itulah start lah. Itu saya rasa sangat bahaya lah. Itu sebab mask tu memang dah syarat dah kena pakai lah. Jadi kena pakai, kalau boleh pakai 2 lah, pakai 2. Sebab kadang-kadang yang pakai 1 ni betul tepi-tepi pun masuk. Itu tak tahulah, saya pun bukan doktor, tapi saya agak begitulah. Tapi saya rasa saya bukan doktor ya, ini pendapat aja pendapat saya je. So saya rasa dia punya
dia punya virus tu masuk mata kita. Saya rasa. Ya, saya rasa masuk mata. Sebab mata kita dengan hidung dengan kita punya mulut, dia memang 3 in 1 ya. 3 in 1. Throat, nose dengan eyes ya. 3 in 1 ya. Tak tahulah, saya cerita ni cerita orang apalah, cerita kedai kopi ya. Kedai kopi ya, bukan doktor ya. Jangan ambil saya punya apa? saya punya berapa. Jadi dia airborne, dia masuk mata. Jadi mata tu dia akan masuk bila dia kerongkong, dia akan lepas sana dia akan masuk dalam paru-paru kita lah. Jadi itu sebab saya rasa kalau boleh pakai, nampak ada setengah orang dia pakai goggles Google yang berenang tu. Kita nak berenang tu dia pakai tu. Ada saya nampak ada doktor semua ada pakai ya, pakai goggle tu. Macam saya dah pakai cermin mata mungkin sangkut sikit, tak tahulah. Tapi kalau tak boleh, anda boleh beli yang shield tu. Ya, shield yang mask shield yang transparent tu. Itu. Bila keluar pakai itulah, bila keluar lah. Sekarang PKP kat rumah tak apalah. Misalnya nak pergi supermarket nak beli barang-barang, pakai yang. Ya, itu saja pesanan saya untuk anda. Jadi terima kasih semua. Saya Mr. Lau ya. Orang panggil saya Mr. Lau. Bukan saya nak cakap Mr. Lau. Nama saya Lau. Low, L-O-W ya. Orang panggil saya Mr. Lau ya. Ini macam cari nama biasa dah lah. Jadi thank you everyone and take care and I see you again tomorrow. Alright, just harap apa yang saya berikan pendekatan anda dapat ya. Terima kasih kepada semua. And bye bye and take care.